lebih kurang 20 minit plus minus lah. Jangan sebab yang lepas ada yang sampai 45 minit so try to adjust pembentangan supaya tak lebih 20 minit. Okay. Jadi kita dah ada kekumpulan yang nak bentang untuk ni orang panggil apa pagi ni? Dah ada ke? Dah ada wakil? Anyone? Tak ada ke? Nak saya panggil sekejap saya akan tengok dan saya akan panggil lah. Memandangkan tak ada yang ya saya. Grup yang buat quasi experimental boleh start dulu. Boleh? Okay. Boleh get ready, boleh share slide dan start presentation. Okay, sekejap nampak ke slide? Ya, nampak. Okay, kejap. Nampak slide pertama ke? Nampak. Okay, so our group is going to present about quasi-experimental research design. I am Elisa, then there's Chin and Noah. Okay, I'm going to start with part A. Part A, we're going to start with the definition of quasi-experimental. We can see definition from two persons. First is Creswell and Newman. Okay, but before going to their own definitions, but the classification of quasi-experimental, it is known as a quantitative research design with a structure to establish cause and effect relationship between independent and dependent variable. The quasi factor resembles a classical true experiment, but in quasi experimental it lacks random assignment. So participants belong in a pre-existing group rather than the researcher finding their own group. Rather than the researcher putting them into an experimental group. So they already are in a group, for example, hospitals, schools, and university. Okay. We can go into the definition from Creswell. Creswell says quasi-experimental is an experimental situation where the researcher assigns participants to go to groups, but not randomly. This occurs because the experimental cannot artificially create groups, but they must use pre-existing units, for example, specific school classrooms and pre-arranged training cohorts. And according to Newman, it is a quasi-experimental is a modified version of classical design that is applied in real-world social settings where rigid experimental control is unfeasible or unethical. So the term quasi literally means resembling or almost. It behaves like an experiment, but functions within the real-world constraint, like with human beings, so it doesn't really use like animals. Okay, then the core characteristic of this manipulation and real-world settings. So the researcher will actively manipulate the independent variable, for example, introducing treatment or training. And then the real-world setting, it has high feasibility because it studies people in their own natural environment. Or for example, like the school classrooms. Okay, so quasi-experimental, they also use pre and post setup, pre-test before the training starts, and then post-test after the training has been implemented. And there's also the problem of control, where researcher only has partial or zero control over randomly assigned participants to the level of manipulated variables of interest. And the methodological reviewer, it believes that it relies on intact pre-existing groups rather than the true randomization. It is generally considered less rigorous than a classical true experiment. So some people get confused between classical true experiment and quasi-experimental. So this is the difference between quasi and classical true experiment. Okay. Common variation in the quasi-experimental are single subject designs where it focuses on a single individual over time. Then there's a comparison structure where it focuses on non-equivalent group design.
Okay, Ching Ching will start from here. Okay, salam sejahtera Dr. Malaysia dan rakan-rakan. My name is Ching Ching. You can call me Anna. I will briefly share the procedure for Guanxi experiment design. There are a total of 6 steps. The first step is to identify the research problem and formulate clear objectives. Researchers first identify the research problem and determining whether a Guanxi experimental approach is the most appropriate design. Then assess whether the study requires manipulations of an independent variable to test the cause and effect relationships. After identifies the research problem, researchers formulate a clear research objective that specifies what change the intervention is expected to produce in the outcome variable. And following the second step is forming comparison groups. Unlike a true experiment, participants are not randomly assigned individually. Instead, researchers use assisting groups. 2 assisting groups may be selected, one to serve as the experimental groups receiving the interventions and one to serve as a control group continuing with routine practice. Okay, Lisa, next. Okay, for third step is conducting a pretest before intervention start. Both the experimental and control groups are assessed using a pretest. This helps researchers to measure the participants' starting level of performance or ability to compare the groups before interventions. The pretest show the participants' starting level before the interventions. It helps researchers compare results after the interventions and determine whether any improvement is due to the interventions. And the fourth step is start to implement the interventions. The interventions is introduced only the experimental groups while the control group continues with its usual routines. The intervention represents the independent variable. Researchers introduce the interventions and then observe whether it produces changes in the dependence variables. In this stage, researchers must ensure that the intervention is delivered consistently so that the results are reliable. Next. Okay. For the fifth step, after the interventions, researchers conduct a post-test using the same or similar measurements as the pre-test. By comparing pre-test and post-test results, researchers can determine whether meaningful changes have occurred. In some studies, follow-up assessments are conducted several months later to examine whether the effects of the intervention continue over the time. Okay. So following the last step is data analysis and interpretations. Researchers analyze the collected data using statistical methods to identify the difference between groups. After analysis, they interpret the findings and determine whether the intervention was successfully in achieving the research objective. Okay, so next, Noah will present the advantage of Guanxi experiment research. Okay, now I will explain about the advantage of the quasi-experimental research design. There are 4 advantages which on this slide here. First is the practical and it's feasible. Quasi-experimental design are useful when a random assignment of participant is not possible due to ethical, administrative, or practical reason. Researchers, they can study the real-world situation without disrupting the existing group or setting. Second is ethical research alternative. In many situations, randomly assigned participant to treatment and control group may unethical. So quasi-experimental design allow researchers to evaluate intervention while they respect the ethical consideration. Third is higher external validity. Since the studies are often conducted in natural environments such as school, workplace, or community, the findings they are more likely to reflect real-life conditions, and they can also generalize to similar settings. And the final advantage is it is cost-effective and time-efficient.
The researcher, they can utilize existing group and available data by reducing the time and resources required compared to true experimental study. Next is limitation of quasi-experimental research design. First is it has a lack of random assignment. The absence of randomization increase the possibility of selection bias. It has differences between groups that may exist before the intervention begin, and it make it difficult to establish cause and effect relationship. Next is greater risk of confounding variable. It has uncontrolled variables such as demographic difference or environmental influence. It may has affect the finding and reduce the accuracy of conclusion. The third limitation is it has lower internal validity because participants are not randomly assigned. So the other factor beside the treatment, they may influence the result. This will make it harder to determine whether the intervention alone caused the observation outcome. The last limitation is difficulty in establishing causality. Although quasi-experimental research can suggest relationship between variables, it cannot provide the same level of causal evidence as the true experimental design. Next is validity and reliability issue in quasi-experimental research design. There are validity issues such as selection bias, since the participants are not randomly assigned. Group may differ in important characteristics before the intervention. It will threatening the internal validity. Secondly is it has some history effect. That the external event occurring during the study may influence participant behavior or outcome, making it difficult to attribute change solely to intervention. The third validity issue is maturation effect. Participants may naturally change over the time due to growth, experience, or development, which can affect the study result. Next is testing effect. It has repeated testing may influence participant performance because they become familiar with the assessment instrument. Next is instrumentation effect. Change in instrument tool, measurement tool, procedure or observer during the study may affect the consistency and accuracy of the data collected. And last of the validity issue is external validity concern. Although quasi-experimental often occur in natural setting, finding may be not generalized to all population or context if the sample is not representative. Other issue is reliability issue. One of the reliability issue is the consistency of the measuring instrument. So researcher must ensure that question, test, or observation tool produce consistent result across different administration and participants. Other than that is observer reliability. When observation are used, different researcher or observer may interpret behavior differently, affecting reliability. Next of the reliability issue is data collection procedure. There are variation in data collection method, timing, or condition that can lead to inconsistent result, and they can reduce reliability. The last reliability issue is participant variability. Different in participant characteristic across non-randomized group may affect the stability and consistency of finding. There are also strategies to improve validity and reliability. One of the strategy is to use matching technique to create comparable group. Secondly is employ statistical control to reduce the impact of confounding with variable. Next is utilize standardized and validate measurement instrument.
We can also train observer and data collector to ensure consistency. We also can conduct a pilot testing before the main study, and we can also apply multiple measurement or data sources to strengthen the accuracy of finding. Okay, I will continue with part B. Part B, we're going to focus on the article that we selected. So the title of the article is Professional Development for Working with Student with ASD and Teacher Self-Efficacy. The purpose of this study, it is actually a pilot study, is to determine the effect of teacher professional development for working with student with ASD and the teacher's efficacy in general education classroom. It's mainstream classroom now. And this study is conducted in US. So if we look at the problem statement, it says US legislative mandates require students with autism to be educated in the least restrictive environment, LRE, meaning they spend 80% or more of their time in regular inclusion classrooms. However, general education teachers frequently report a severe lack of preparation and training to meet these students' specific learning and behavioral needs. The research question in this study is what is the effect of participating in professional developmental training on research-based practices for working with students with ASD on perceived teacher self-efficacy post-training while controlling the pre-training perceived self-efficacy. The variables of the study, independent variable is professional development training on research-based practices for autism. So there's two levels of the study. First is the experimental group. Teachers in the school randomly assigned to receive the specialized autism workshop. Then there's a second group, which is a control group. Teacher in the school assigned to serve as a control, so they receive no training. Okay. Then focusing on the dependent variable. The teacher's perceived self-efficacy rating regarding their capability to teach students with autism in a regular classroom setting. And there's extraneous variable, variation in the 56 teachers' baseline experience, age, background, and natural confidence level, and control method, control tightly to be by the pre-test or post-test, allowing researchers to track initial baseline scores before the training and isolate the workshop's true effect. Okay, next. This study is based on two main theories. The first is Bandura self-efficacy theories. Self-efficacy refers to a teacher belief in their ability to perform tasks successfully. The teacher with low self-efficacy often feel unprepared and less confident when teaching students with autism. The second framework is evidence-based practice proposed by Wong and colleagues. The study focused on two evidence-based practice, which is social skill training and visual support. The logic of the study is simple. As autism enrollment is increased, many teachers lack of proper training. This can lead to a low self-efficacy. The researchers believe that providing professional development training on social skill training and visual support would increase teachers' knowledge and confidence, resulting in higher teacher self-efficacy. Okay, next. Okay, for population sample and sampling technique used in this study, the target population was general education teachers from pre-kindergarten to grade 5. The final sample consists of 56 teachers who complete both the pre and post test. 30 teachers from Alpha Elementary formed the experimental groups and received online professional development trainings on evidence-based practice. 36 teachers from Beta Elementary formed the control groups and did not receive additional training during the study. The sample method used was convenient sampling because participants were selected based on availability and accessibility.
The study is considered quasi-experimental because teachers were not randomly assigned individually. Instead, the two schools were assigned as a group. Since the group showed difference at the beginning of the study, the researchers used ANCOVA to statistically control for this baseline difference and ensure a fair comparison. Next. Okay. The researcher used a self-report survey adapted from Brunovich and Tutel's instruments. The survey consists of 10 items designed to measure teacher self-efficacy or their confidence in working with students with autism. Participants respond using 4-point Likert scale, ranging from 1, which means not confident at all, to 4, which means very confident. The same survey was administered twice, first as a pre-test before the training, and again as a post-test after the trainings. This allowed the researchers to compare teachers' confidence level before and after the interventions. In terms of reliability, the instrument showed excellent internal consistency. Overall, the instrument provides a reliable way to measure whether the professional development trainings improve teacher self-efficacy. Noah. Okay, now I will explain about how the study handled issue of validity and reliability. For the validity, they use the pre-test and pre-test post-test control group design. The group design helped compare teachers who did and did not receive training. Pre-test score were used to check group differences, so ANCOVA was used to control the baseline difference between groups. For the reliability issues, teacher self-efficacy was measured using an adapted survey based on the Cronbach Alpha, which is 0.965 for both pre-test and post-test. It showed that the data it received was very consistent. This also showed that tak apalah. Next is the data analysis employed in the study. The study used quantitative data analysis that so some of the statistical assumptions were checked, such as normality, homogeneity of variance, linearity, outlier. So an independent sample t-test was used to compare group at pre-test. Since the group were different at baseline, researchers used ANCOVA, which can see ANCOVA data at the site. So in this analysis, the group was independent variable in experimental group and control group. The pre-test self-efficacy score was the covariate and the post-test self-efficacy score was the dependent variable. So that the ANCOVA, they control the pre-test self-efficacy and compare the post-test score. Okay. In the finding of the study based on the study found that professional development training had a large positive effect on teacher self-efficacy in working with students with autism spectrum disorder. Before the training, the control group had a higher mean self-efficacy score than group. However, after the training, the experimental group showed a much higher post-test self-efficacy score. The ANCOVA result showed a statistically significant difference between the group, which is we can see based on the data. This means the professional development training had a large and significant impact on teacher self-efficacy. The findings suggest that the teacher who received training felt more confident in teaching and supporting students with autism spectrum disorder in inclusive classroom. The last thing is about the discussion, implication, and future research for the study. For the discussion, we can see training improves teacher confidence in inclusive classroom, and findings support previous study that professional development increase the teacher self-efficacy.
the implication of the study is schools should provide more training on autism spectrum disorder. And teacher education programs should include research-based practice such as visual support and social skill training. And for the future research, we should use larger sample. We should also conduct longer in-person training. We also should include different school setting, and we also must study in special education teacher. And lastly, we should examine effect on student outcome. Okay, thank you. Okay, terima kasih. Alright, jadi kumpulan ni dah bentangkan tentang kuasa eksperimental ataupun kita panggil kajian eksperimen kuasai lah, okay. Bahasa Inggeris dia kuasa experimental research design. So basically dalam experimental research design ni dia ada banyak, dia ada true experimental, kuasa eksperimental, ada banyak lagi lah. Cuma kuasa eksperimental ni dia paling senang digunakan, sebab tu dia selalu orang guna. Even saya pun dalam PhD saya PhD thesis saya dulu saya pakai kuasa eksperimental. Okay, sebab dia mudah, sebab macam yang rakan kita kata tadilah, dia tak memerlukan random assignment. So kita boleh ambil mana-mana existing class. Kalau contoh you nak bangunkan sesuatu atau you nak test keberkesanan sesuatu, you boleh ambil je kelas mana-mana yang ada untuk you implement the method or the apa-apa saja ni lah perkara yang you nak implement lah, you nak tengok keberkesanan. Jadi itu dia punya kelebihan kuasa eksperimental inilah, yang mana you boleh guna purposive sampling, you boleh guna convenience sampling, you boleh guna apa-apa yang bukan random assignment lah. So untuk kuasa eksperimental ni kita kena faham balik, bila kita kata eksperimental, basically dia adalah kajian yang mana bila you nak test sesuatu, nak tengok keberkesanan sesuatu, sama ada you nak tengok keberkesanan dari segi kaedah mengajar, dari segi mungkin you nak bangunkan sesuatu perisian yang baru, you nak bangunkan bahan bantu mengajar yang baru, ataupun you nak implement teori, certain teori atau certain orang panggil apa, model dalam pengajaran. Kita nak tengok keberkesanan sesuatu kaedah, sesuatu bahan, dan kita gunakan experimental research design lah. Jadi kumpulan tu yang penting, kumpulan mestilah mempunyai orang yang berbeza. You tak boleh buat eksperimental dengan menggunakan kumpulan yang sama. Dan selalunya kita untuk experimental research ni kita galakkan untuk you buat more than one group lah, sebab selalunya kalau you buat experimental satu group sahaja, kita tak boleh nak kata benda tu berkesan. Okay, sebab dia akan jadi isu di mana boleh dipersoalkan, belajar dalam kelas biasa. Contohlah you nak uji keberkesanan, mungkinlah nak uji keberkesanan penggunaan aplikasi baru kan, tapi you buat satu je kumpulan eksperimental sahaja, you tak ada buat control group yang menggunakan kaedah biasa. Kita boleh questions pembelajaran menggunakan kaedah biasa pun pelajar akan meningkat dia punya performance dia. So macam mana you nak tunjukkan, you nak buktikan yang menggunakan aplikasi you ni atau apa-apa kaedah ni adalah sangat signifikan berbanding dengan kalau kita mengajar biasa. So itulah kenapa kita suggestkan kalau you nak buat experimental is better kalau ada more than one group lah, satu control group at least. At least ada satu control group. Dia lagi bagus kalau you ada few methods. Contohnya you buat aplikasi and then you buat yang traditional and then you buat yang maybe
teknologi biasa. So itu lagi bagus. Tapi tapi basically kalau ada satu control group dan satu experimental pun dah okey lah, tak ada isu, yang itu pun tak ada isu. Okay, so dari segi sampel tadi saya rakan kita dah cakap tadilah, dia non-randomized sampling method lah. So you boleh pilih sampel kelas you sendiri kalau you cikgu kan, ataupun you pilih mana-mana sekolah dan gunakan satu kelas yang sedia ada. So itu lebih bagus lah. Okay, and then untuk kuasa eksperimental ni kena faham dia adalah quantitative research design. Dia quantitative research design. Cuma kadang-kadang kita boleh juga gunakan instrumen kualitatif. Contohnya you nak buat observation, boleh juga, tak ada isu. Kalau contohnya you nak buat observation kan, boleh menggunakan kualitatif instrumen. So walaupun lah kuantitatif ni nampak kuasai ni dia di bawah quantitative research design, tapi instrumen dia kita boleh campur-campur lah. You nak pakai standardized test boleh, nak tengok keberkesanan, ataupun you boleh tengok dari segi pemerhatian. Contohnya kita nak orang panggil apa, triangulate kita punya data kan. Mungkinlah you nak buat dari segi engagement. So you collect data guna kuantitatif atau survey, and then you buat juga observation checklist. Boleh juga, tak ada isu. Okay, so itu adalah dari segi instrumen lah. Okay, cuma tadi banyak rakan kita dah ceritakan tentang bias. Bias maksudnya bila kita buat eksperimen ni banyak isu-isu yang kita nak kena what do you call that, macam tengok lah sebab kita tak nak ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberkesanan yang kita ukur itu. Macam yang rakan kita kata tadi ada selection bias lah, banyaklah bias tadi kan. Sebab tu bila kita buat eksperimen ini you kena control the macam pemboleh ubah yang berkecuali atau pemboleh ubah luar yang kita takut dapat mengganggu kita punya kajian kita lah. Okay, so kepada yang berminat untuk nak buat eksperimental, memang best sebenarnya. Eksperimental ni best, cuma dia mengambil masa sikit. Sebab bila you nak buat pre and post test tu, you kena buat pre-test, and then you kena buat kelas, you kena buat macam like yelah intervention lah, kita panggil intervention. You kena laksanakan intervention, dan after the intervention barulah dalam you kena ambil masa sikit. Maksudnya tak boleh habis intervention you terus buat post test, tak boleh. You kena bagi masa sikit kepada pelajar untuk mereka somehow cool down lah, kita panggil kan. Sebab of course bila kita ajar habis je kita masih ingat, kita masih orang panggil apa, macam fresh lagi kan. Jadi dia akan jadi bias dekat situ kalau you terus collect data. So selalunya kita akan collect data dalam seminggu plus minus lah selepas kita habis pengajaran ataupun intervention, supaya untuk kita nak bagi kurang bias lah sikit bila kita collect data itu. Okay, especially kalau you nak tengok dari segi performance lah. Contohnya you nak tengok intervention ni dapat meningkatkan academic performance, something like that lah. Tapi kalau you nak tengok engagement ke apa, tak ada isu lah. Okay, sebab dia tidak berkaitan dengan pengetahuan. Tapi apabila dia berkaitan dengan pengetahuan, you nak tengok performance, you nak tengok pencapaian pelajar, you kena ada cooling period selepas kita menjalankan intervention, supaya tidaklah somehow dia mengganggu kebolehpercayaan data kita. Okay, so ada apa-apa soalan ke rakan-rakan kepada kumpulan kuasa experimental research design? Ada apa-apa soalan? Mungkin ada yang berminat, ada yang kurang faham? Tak ada Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, kita pergi kepada kumpulan seterusnya. Kumpulan seterusnya, siapa nak present? Doktor, Ya, saya. boleh cikgu kami present dulu. Kumpulan apa? Kumpulan korelasi. Korelasi. Okey, boleh. Korelasi. Okey, saya baru perasan lah, dengan saya ada 5 kumpulan ke? Betul. Dengan Dr. Atika ada berapa kumpulan?
Dengan Dr. Atika ada berapa kumpulan akan bentang? Boleh Dengan doktor ada 3, dengan Dr. Atika ada 2. Okey, sebab saya nampak ni senarai kumpulan tugasan Dr. Malisa sampai ni yang lain Okey, saya terkejut juga. Risau saya, takut sampai 5 kumpulan bentang dengan saya. Okey. So ada 3 kumpulan je yang bentang hari ni. So kumpulan mana ni? Korelasi. Okey, lagi satu kumpulan apa? Kumpulan yang terakhir untuk hari ni? Kajian tinjauan. Kajian tinjauan. Okey, so korelasi, kajian tinjauan dengan eksperimental sahaja yang akan bentang, and then kualitatif dan design and developmental research esok dengan minggu depan dengan Dr. Atikah. Betul. Alright, okay. Risau saya ingatkan sebab saya tengok semuanya di bawah nama saya risau. Lah banyak sangat tu 5. Okay, so kita teruskan dengan reka bentuk penyelidikan correlational. Boleh start pembentangan? Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jelas tak suara saya? Jelas sangat. Okey, Doktor. Jadi kami mulakan pembentangan. Kumpulan kami akan menerangkan tentang reka bentuk penyelidikan korelasional. Dan ahli kumpulan kami terdiri daripada Saudara Akram, Siti Syahinda, saya sendiri Muhammad Aziz Yashrif dan Muhammad Al-Faqihul Aiman. Dan memandangkan pembentangan masa yang diperuntukkan sekurang-kurangnya 20 minit, jadi kami akan cuba untuk terangkan dengan lebih cepat dan tepat. Jadi fokus pembentangan kita, kami akan menerangkan konsep, prosedur, isu, kesahan dan aplikasi artikel jurnal dalam penyelidikan pendidikan. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Saudara Akram. Pembentang seterusnya ada ke? Apa nama dia? Akram. Akram ada? Ada. Ada, okey. Sekejap saya. Alamak. Okey. Alamak. Sekejap. Okey, baiklah. Untuk memahami reka bentuk korelasional, kita perlu lihat dahulu kedudukannya dalam penyelidikan pendidikan. Reka bentuk ini berada di bawah pendekatan kuantitatif kerana data yang digunakan berbentuk angka dan dianalisis melalui statistik. Namun, pada masa yang sama, reka bentuk ini dikategorikan sebagai bukan eksperimen. Maksudnya, penyelidik tidak memberikan rawatan, tidak memanipulasi pemboleh ubah dan tidak membahagikan peserta kepada kumpulan rawatan atau kumpulan kawalan. Berbeza dengan kajian eksperimen yang cuba menguji kesan sesuatu intervensi, kajian korelasional hanya mengukur pemboleh ubah yang telah sedia wujud dalam situasi sebenar. Dalam pendidikan, perkara ini sangat penting kerana banyak fenomena bilik darjah berlaku secara semula jadi. Contohnya, minat murid, motivasi, sikap terhadap mata pelajaran, amalan pengajaran guru dan juga pencapaian akademik. Semua ini bukan sesuatu yang mudah atau sesuai untuk dimanipulasi secara eksperimen. Sebagai contoh, kita tidak boleh sengaja menetapkan sebahagian murid supaya mempunyai minat yang rendah terhadap sejarah hanya untuk melihat kesannya terhadap pencapaian. Jadi,
Reka bentuk korelasional memberi ruang kepada penyelidik untuk melihat hubungan antara pemboleh ubah tersebut tanpa mengganggu konteks sebenar pembelajaran. Contohnya, jika kita ingin mengkaji hubungan antara amalan pengajaran guru dengan tahap minat murid terhadap pembelajaran sejarah, kedua-dua pemboleh ubah itu tidak boleh diukur dan dianalisis secara statistik. Namun, dapatan itu perlu ditafsir dengan berhati-hati. Jika hubungan tersebut signifikan, kita hanya boleh mengatakan bahawa terdapat perkaitan antara amalan pengajaran guru dengan minat murid. Kita tidak boleh terus menyatakan bahawa amalan pengajaran guru menyebabkan minat murid meningkat. Hal ini kerana minat murid mungkin turut dipengaruhi oleh faktor lain. Contohnya, latar belakang keluarga, pengalaman pembelajaran terdahulu, personaliti guru, bahan bantu mengajar dan juga persekitaran sekolah. Jadi kedudukan reka bentuk korelasional ini jelas. Ia sangat berguna untuk memahami pola hubungan dalam pendidikan, tetapi tidak boleh digunakan secara untuk membuat dakwaan sebab akibat secara mutlak. Seterusnya kita perlu tahu, kita lihat kepada definisi dan juga tujuan kajian korelasional. Secara mudahnya, kajian korelasional ialah reka bentuk penyelidikan yang mengukur dua atau lebih pemboleh ubah untuk melihat sama ada wujud hubungan antara pemboleh ubah tersebut. Dalam reka bentuk ini, hubungan biasanya dilihat melalui 3 aspek utama, iaitu arah hubungan, kekuatan hubungan dan juga signifikan hubungan. Yang pertama ialah arah hubungan. Arah hubungan ini dia merujuk kepada sama ada hubungan itu positif atau negatif. Jika hubungan positif, maksudnya apabila satu pemboleh ubah itu dia meningkat, pemboleh ubah yang satu lagi juga cenderung meningkat. Contohnya, jika minat murid terhadap sejarah meningkat, hasil pembelajaran mereka juga mungkin meningkat. Manakala hubungan negatif pula berlaku apabila satu pemboleh ubah meningkat, pemboleh ubah yang lain menurun. Contohnya, jika kebimbangan akademik murid meningkat, penglibatan mereka dalam pembelajaran mungkin menurun. Yang kedua yang kita perlu tahu ialah kekuatan hubungan. Kekuatan hubungan biasanya dilihat melalui nilai perkali korelasi. Contohnya nilai R dalam korelasi Pearson. Nilai ini membantu penyelidik melihat sama ada hubungan antara pemboleh ubah adalah lemah, sederhana ataupun kuat. Namun nilai korelasi tidak boleh dibaca secara mekanikal sahaja. Dalam pendidikan, walaupun hubungan itu sederhana, ia masih boleh membawa makna penting kerana tingkah laku manusia dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang ketiga ialah signifikan hubungan. Signifikan hubungan merujuk kepada sama ada hubungan yang ditemui itu benar-benar bermakna secara statistik atau mungkin berlaku secara kebetulan. Biasanya perkara ini dilihat melalui nilai P. Namun nilai P yang signifikan tidak semestinya bermaksud hubungan itu besar atau penting dari sudut pendidikan. Sebab itulah penyelidik perlu membaca nilai P bersama nilai R, saiz sampel, teori dan juga konteks kajian. Dari segi tujuan, kajian korelasional digunakan untuk mengenal pasti sama ada sesuatu pemboleh ubah mempunyai perkaitan dengan pemboleh ubah yang lain. Dalam pendidikan, tujuan ini sangat berguna kepada guru dan juga penyelidik yang sering ingin memahami faktor yang berkaitan dengan pembelajaran murid. Contohnya, adakah minat murid berkait dengan pencapaian? Adakah motivasi berkait dengan penglibatan? Atau adakah amalan pengajaran guru berkait dengan minat murid terhadap sesuatu mata pelajaran? Selain itu, dapatan kajian korelasional juga boleh menjadi asas kepada kajian lanjutan seperti kajian longitudinal, regresi berganda, eksperimen ataupun kita tengok kepada kajian kaedah campuran. Namun perkara paling penting ialah korelasi tidak membuktikan kausaliti. Jika terdapat hubungan yang signifikan antara minat murid dengan pencapaian sejarah, kita tidak boleh terus menyatakan bahawa minat menyebabkan pencapaian meningkat. Apa yang lebih tepat ialah kita menyatakan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara minat murid dengan pencapaian sejarah. Jadi, kajian korelasional bukan sekadar mencari nilai P dan juga nilai R. Sebaliknya, ia membantu penyelidik memahami hubungan antara konstruk pendidikan secara lebih tersusun, kritikal dan berasaskan bukti. Seterusnya akan disambung oleh pembentang berikutnya. Terima kasih.
Seterusnya kita akan melihat ciri-ciri utama yang menjadikan sesebuah kajian itu dikategorikan sebagai reka bentuk kolerasi. Slide ini akan menunjukkan kepada kita bahawa ciri-ciri ini bukan sekadar senarai teknikal tetapi ia menentukan cara data dikutip, dianalisis dan ditafsir. Ciri yang pertama ialah kajian kolerasi melibatkan sekurang-kurangnya dua pemboleh ubah. Biasanya kita membezakan antara pemboleh ubah X dan Y. Contohnya dalam konteks pendidikan, pemboleh ubah X ialah minat murid terhadap sejarah dan pemboleh ubah Y ialah hasil pembelajaran sejarah. Tanpa dua pemboleh ubah ini, kita tidak dapat mengira hubungan. Ciri yang kedua adalah tiada rawatan, tiada kumpulan kawalan dan tiada manipulasi. Ini berbeza sama sekali dengan kajian eksperimen. Dalam reka bentuk kolerasi, kita tidak memberi sebarang intervensi, tidak membahagikan murid kepada kumpulan rawatan dan kawalan dan tidak mengubah keadaan semula jadi subjek kajian. Kita hanya mengukur apa yang sudah wujud. Yang ketiga, data dikutip melalui soalan selidik ataupun ujian. Ini selaras dengan sifat kuantitatif bukan eksperimen lah. Data yang diperoleh adalah dalam bentuk angka dan ia dikumpul dalam satu masa tanpa sebarang intervensi. Yang keempat ialah analisis dilakukan menggunakan perkali koleransi. Dua jenis yang paling popular ialah Pearson untuk data selai atau nisbah yang bertaburan, normal dan linear, serta Spearman untuk data ordinal ataupun tidak normal. Analisis ini akan menghasilkan dua nilai penting, nilai R yang menunjukkan arah dan kekuatan hubungan, serta nilai P yang menunjukkan signifikasi statistik. Ciri yang kelima ialah sebelum menjalankan analisis, kita memeriksa dahulu linearity ataupun Aulian, misalnya melalui scatter plots. Ini penting kerana kolerasi Pearson mengandaikan hubungan yang linear. Jika terdapat Aulian yang melampau, nilai R boleh menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah secara mengelirukan. Yang keenam, tafsiran berpandukan teori dan tidak melampaui dapatan. Ini bermakna kita tidak boleh membuat dakwaan sebab akibat walaupun nilai R sangat tinggi. Tafsiran juga perlu mengambil kira konteks pendidikan dan batasan kajian. Slide yang seterusnya. Seterusnya, kita beralih kepada kelebihan dan batasan reka bentuk kolerasi. Slide ini menekankan bahawa kekuatan metodologi perlu dibincang bersama dengan hard inference. Maksudnya kita tidak boleh hanya melihat kelebihannya tanpa memahami batasannya. Kita melihat dulu iaitu kelebihan. Yang pertama ialah sesuai untuk fenomena pendidikan semula jadi. Kelebihan pertama ini, reka bentuk ni sesuai untuk fenomena pendidikan yang berlaku secara semula jadi. Contohnya, kita ingin mengkaji hubungan antara motivasi interestis murid dengan keterlibatan mereka dalam kelas. Kita tidak boleh mereka-reka motivasi rendah atau tinggi secara buatan kerana ia tidak etika. Sebaiknya kita mengukur motivasi sebagaimana adanya. Kelebihan kedua ialah membolehkan kajian ke atas konstruk yang sukar dimanipulasi seperti minat, sikap, implikasi, kendiri guru dan perspektif murid terhadap mata pelajaran. Kontras ini bersifat subjektif dan wujud dalam diri individu. Jadi sangat sukar untuk dirawat dalam eksperimen. Kelebihan ketiga ialah reka bentuk kolerasi membolehkan sampel yang sederhana atau berdasar atau besar dianalisis secara dengan cara yang sistematik lah, dengan bantuan perisian statistik seperti SPSS ataupun Jamovi. Kita boleh menguruskan data daripada ratusan atau ribuan responden dengan efisien lagi. Kelebihan keempat, dapatan kolerasi memberikan asas yang berguna untuk kajian ramalan iaitu regresi atau kajian intervensi lanjutan. Sebagai contoh,
jika kajian menunjukkan hubungan kuat antara minat membaca dan kefahaman bacaan, maka penyelidik seterusnya boleh mereka bentuk program intervensis untuk meningkatkan minat membaca dan mewujudkan dan kemudiannya menguji secara eksperimen. Batasan pertama, dan ini adalah yang paling kritikal lah. Kajian kolerasi tidak membuktikan hubungan sebab akibat. Walaupun kita menilai nilai R tu dengan sangat tinggi, kita tidak boleh mengatakan bahawa R tu menyebabkan Y. Mungkin juga Y tu menyebabkan mungkin juga Y menyebabkan X ataupun pemboleh ubah ketiga yang menyebabkan kedua-duanya. Batasan yang kedua ialah kajian ini terdedah kepada pemboleh ubah luar seperti faktor guru, keluarga, rakan sebaya dan persekitaran sekolah. Selain itu, bias respon seperti kecenderungan responden memilih jawapan yang tengah ataupun memberi jawapan yang diharapkan juga boleh menyebabkan kesaksian dapatan lah. Batasan ketiga ialah hubungan yang signifikan secara statistik belum bermakna dari sudut pendidikan. Dengan saiz sampel yang besar, hampir semua hubungan akan signifikan. Tetapi nilai R mungkin sangat rendah. Contohnya R nilai dia 0.10 kan. Hubungan yang lemah seperti itu mungkin tidak memberi impak praktikal lah kepada guru ataupun pembuat dasar. Batasan keempat, ketepatan dapatan sangat bergantung kepada kualiti instrumen dan prosedur persampalan. Jika soal sidik tidak sah atau tidak boleh dipercayai, maka nilai R yang dilaporkan hanyalah angka kosong. Begitu juga jika sampel mewakili populasi, generalisasi dapatan menjadi lemah lah. Dalam slide ini kita menegaskan kesimpulan metodologi iaitu nilai P mesti dibaca bersama nilai R, saiz kesan teori dan konteks kajian. Maksudnya jangan teruja dengan nilai P itu kerana terlalu kecil sahaja. Lihat juga sejauh mana hubungan itu kuat dan sama ada ia masuk akal dalam teori pendidikan ataupun tidak. Next slide. Okay, slide ini saya katakan adalah antara slide yang paling penting dalam perbuatan kita, iaitu kesahan, kebolehpercayaan dan andaian statistik. Kita lihat iaitu yang pertama ialah kesahan kandungan. Kesahan kandungan ia merujuk kepada sejauh mana item-item dalam instrumen mewakili semua aspek konstruk yang diukur. Cara memastikan adalah melalui semakan pakar. Contohnya, jika kita membina soal sidik minat terhadap sejarah, kita perlu mendapatkan pengesahan daripada pensyarah, guru sejarah yang berpengalaman atau pakar psikometrik. Mereka akan menilai sama ada item-item kita mencukupi dan relevan lah. Kesahan yang kedua ialah kesahan konstruk. Ia merujuk kepada sejauh mana instrumen benar-benar mengukur konsep ekstrak yang dimasukkan. Cara biasa adalah memastikan item-item selari dengan konsep yang dibina dengan teori. Sebagai contoh, jika teori itu mengatakan minat mempunyai 3 dimensi iaitu efektif, konduktif dan tingkah laku, maka item soal sidik itu perlu merakumi ketiga-tiga dimensi tersebutlah. Yang ketiga, kesahan luaran. Ia merujuk kepada sejauh mana kajian boleh digeneralisasikan kepada populasi. Ini bergantung kepada sampel yang mewakili populasi. Jika kita hanya mengambil sampel daripada sekolah di bandar, dapatan mungkin tidak digeneralisasikan ke sekolah luar bandar. Kita lihat kepada seterusnya ialah kebolehpercayaan. Slide ini menyebut beberapa perkara penting. Yang pertama ialah kajian kritis ni perlu dilakukan. Kerana kajian kritis ni adalah satu kemestian.
sebelum kutipan data sebenar, kita perlu menguji instrumen kepada sekumpulan kecil responder yang mempunyai ciri yang sama dengan sampel kajian. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti kelemahan item arham yang kabur ataupun masalah teknikal lain. Yang kedua ialah Krubat Alpha. Adalah statistik yang biasa digunakan untuk menilai ketekalan dalam instrumen tersebutlah. Nilai alpha antara 0 hingga 1 secara konvensional kurang daripada 0.70 dianggap boleh diterima dalam penyelidikan pendidikan, manakala lebih daripada 0.80 adalah lebih baiklah. Jika nilai alpha rendah, itu bermaksud item-item dalam instrumen tu tidak konsisten antara satu sama lain. Yang ketiga ialah item yang kabur, iaitu item yang mempunyai kolerasi item total yang rendah ataupun mengurangkan nilai alpha tersebutlah, perlu dibaiki ataupun digugurkan. Proses ini dilakukan selepas kajian retest lah. Jangan sesekali membiarkan item yang lemah tu dalam instrumen pertama. Kita tengok iaitu andaian statistik. Bahagian terakhir dalam slide ini. Pertama, Pearson ataupun data selang ataupun nisbah ataupun linear lah. Kolerasi Pearson ni sesuai digunakan jika data berskala selang ataupun nisbah. Contoh, markah ujian, skor minat daripada 0 hingga 10 hingga 100 dan hubungan antara pembalik ubah adalah linear. Linearity boleh diperiksa melalui scatter plots. Titik-titik data sepatutnya membentuk corak seperti garis lurus lah, bukan lekol lah maksudnya. Yang kedua, kita tengok kolerasi Spearman. Lebih sesuai jika data skala tu ordinat. Contohnya tahap minat tu minat pertama iaitu nilai pertama ialah rendah. Yang kedua sederhana. Yang ketiga tinggi. Atau jika data tidak bertaburan normal lah. Spearman menggunakan peringkat dan tidak memerlukan andaian normality lah. Yang ketiga ialah scatter plots. Bukan sahaja untuk memeriksa linearity tetapi juga untuk mengesan Aulian. Titik-titik data yang jauh daripada pola umum, Aulier boleh mempengaruhi nilai R dengan secara drastik lah dalam sesetengah kes. Kita mungkin perlu membuat Aulian yang jelas disebabkan oleh ralat pengukuran. Tanpa instrumen yang sah dan data yang bersih, kolerasi boleh menjadi tempat secara akal tetapi lemah dari segi makna akademik lah. Maksudnya kita boleh mengira art dengan betul menggunakan SPSS, tapi jika instrumen itu tidak sah ataupun data mengandungi Aulian yang tidak ditandangi, maka dapatan kita tidak bermakna dalam konteks pendidikan sebenarnya. Seterusnya kita pergi kepada pembentang seterusnya. Sudah. Baiklah, kembali bersama dengan saya. Jadi, saya akan menerangkan langkah menjalankan kajian korelasional secara sistematik. So, kajian korelasional bermula dengan mengenal pasti masalah kajian yang berpunca daripada isu pendidikan sebenar atau jurang literatur. Seterusnya, penyelidik akan membina objektif, persoalan, kajian dan hipotesis. Seterusnya, pemboleh ubah kajian perlu dikenal pasti dan ditakrifkan secara konseptual serta operasional supaya boleh diukur dengan jelas. Apa yang saya ingin sampaikan adalah konseptual menerangkan maksud sesuatu pemboleh ubah berdasarkan teori atau literatur, manakala operasional menerangkan bagaimana pemboleh ubah itu diukur secara praktikal dalam kajian. Sebagai contoh, kita ambil motivasi belajar sebagai pemboleh ubah. Jadi, menurut definisi konseptual, motivasi belajar ialah dorongan dalaman dan luaran yang mempengaruhi kesungguhan pelajar untuk terlibat dalam aktiviti pembelajaran.
Menurut definisi operasional pula, motivasi belajar diukur menggunakan soal selidik Motivated Strategies for Learning Questionnaire MSLQ dengan skor antara 1 hingga 5. Seterusnya, kerangka konseptual dibina untuk menunjukkan hubungan yang dijangka antara pemboleh ubah. Penyelidik juga menentukan populasi, sampel dan teknik persampelan, kemudian memilih atau membina instrumen kajian. Instrumen pula perlu disemak oleh pakar dan diuji melalui kajian rintis sebelum kutipan data sebenar. Dan data yang dikumpulkan perlu disaring sebelum analisis korelasi dijalankan dan dapatan ditafsir berdasarkan teori, konteks serta batas reka bentuk. Slide seterusnya. Okey. Jadi artikel yang dipilih ialah kajian oleh Arjad dan Farid tahun 2024 yang bertajuk The Relationship of Interest to Learning Outcomes in the History Subject in Senior High School. Artikel ini dipilih kerana memenuhi ciri-ciri reka bentuk korelasional. Kajian tersebut tidak menggunakan intervensi, tidak menjalankan eksperimen dan tidak membagikan murid kepada kumpulan rawatan atau kawalan. Sebaliknya, kajian ini mengukur hubungan antara minat murid dengan hasil pembelajaran subjek sejarah. Populasi kajian terdiri daripada kelas X. Sampel kajian pula seramai 35 orang murid. Instrumen yang digunakan adalah soal selidik dan ujian, manakala analisis data menggunakan korelasi product movement. Jadi, artikel ini sangat relevan kerana ia memperlihatkan aplikasi sebenar reka bentuk korelasional dalam konteks pendidikan subjek sejarah, iaitu dengan meneliti hubungan antara minat murid dan hasil pembelajaran. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk bahagian ini saya akan membentangkan tentang analisis komponen kajian dalam artikel yang telah dipilih, iaitu kajian oleh Arjad Farid 2024 yang menilai hubungan antara minat murid dengan hasil pembelajaran dalam subjek sejarah. Okey, secara keseluruhannya, objektif kajian ini adalah untuk menentukan sama ada terdapat hubungan antara minat murid dan pencapaian akademik mereka dalam subjek sejarah. Kajian ini menggunakan pendekatan korelasional di mana ia menilai hubungan antara dua pemboleh ubah tanpa sebarang manipulasi terhadap subjek kajian. Okey, dari segi pemboleh ubah bebas ialah minat murid, manakala pemboleh ubah bersandar ialah hasil pembelajaran sejarah. Seterusnya, kajian ini melibatkan sampel seramai 35 orang murid daripada populasi 140 orang. Instrumen yang digunakan pula adalah soal selidik untuk mengukur minat murid dan ujian pencapaian untuk menilai hasil pembelajaran. Bagi analisis data, pengaji menggunakan korelasi person-product movement untuk menentukan kekuatan dan arah hubungan antara pemboleh ubah. Ujian signifikan juga digunakan untuk mengesahkan dapatan kajian. Hasil kajian menunjukkan nilai korelasi R sama dengan 0.781. Ia menunjukkan hubungan yang positif dan kuat signifikan antara minat murid dan pencapaian dalam subjek sejarah. Namun begitu, secara kritikalnya dapatan ini perlu ditafsir dengan berhati-hati kerana walaupun hubungan adalah kuat, ia tidak membuktikan bahawa minat merupakan satu-satunya punca kepada pencapaian akademik murid. Next. Okey, seterusnya bagi rumusan kajian ini, dapatan disimpulkan bahawa reka bentuk korelasional memainkan peranan yang penting dalam memahami hubungan antara pemboleh ubah dalam konteks pendidikan. Kajian ini secara jelas menunjukkan bahawa fokus utama reka bentuk korelasional
adalah untuk mengukur kekuatan, arah dan signifikan hubungan antara pemboleh ubah, bukannya untuk membuktikan hubungan sebab dan akibat. Dalam artikel yang dianalisis, hubungan antara minat murid dan pencapaian dalam subjek sejarah menunjukkan bahawa terdapat perkaitan yang signifikan. Namun dapatan ini tidak boleh ditafsir secara terus bahawa minat semata-mata menyebabkan pencapaian seseorang murid itu tinggi. Ini kerana dalam konteks pendidikan, pencapaian pelajar dipengaruhi oleh pelbagai faktor lain seperti kaedah pengajaran, persekitaran pelajaran, sokongan ibu bapa serta motivasi intrinsik dan ekstrinsik seseorang pelajar. Oleh itu, dari sudut metodologi, rumusan utama yang boleh dibuat ialah korelasi hanya berfungsi sebagai indikator hubungan awal yang membantu penyelidik memahami corak fenomena pendidikan secara lebih sistematik tetapi tidak mencukupi untuk membuat kesimpulan kazual. Dari segi implikasi kajian pula, terdapat beberapa kesan penting terhadap bidang pendidikan. Yang pertama adalah dapatan ini memberi gambaran kepada guru bahawa minat murid memainkan peranan yang signifikan dalam meningkatkan pencapaian akademik. Hal ini bermaksud guru boleh memberi perhatian bukan sahaja kepada kandungan pengajaran tetapi juga kepada cara untuk meningkatkan minat murid dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan pendekatan pengajaran lebih interaktif seperti pembelajaran berasaskan aktiviti, penggunaan multimedia yang menarik bagi meningkatkan penglibatan murid dalam bilik darjah. Selain itu, implikasi kajian ini juga penting kepada pembuatan dasar pendidikan. Dapatan korelasional seperti ini boleh digunakan sebagai asas untuk merangka dasar atau intervensi pendidikan yang lebih berfokus kepada peningkatan motivasi dan minat pelajar. Akhir sekali, bagi cadangan kajian lanjutan, terdapat beberapa aspek yang boleh diperluaskan untuk meningkatkan kefahaman terhadap isu yang dikaji. Yang pertama adalah kajian longitudinal dicadangkan bagi melihat bagaimana hubungan antara minat dan pencapaian berubah mengikut masa, sama ada hubungan tersebut kekal, stabil atau berubah mengikut perkembangan pelajar. Yang kedua adalah kajian akan datang juga boleh menggunakan analisis regresi berganda bagi mengenal pasti faktor-faktor lain yang turut menyumbang kepada pencapaian seseorang akademik seseorang. Selain itu, pendekatan mixed method juga sangat digalakkan kerana ia bukan sahaja memberikan data kuantitatif mengenai hubungan antara pemboleh ubah tetapi juga memberikan kefahaman yang lebih mendalam melalui data kualitatif tentang sebab di sebalik hubungan tersebut. Secara kesimpulannya, kajian korelasional bukan sahaja membantu dalam mengenal pasti hubungan antara pemboleh ubah tetapi ia juga menjadi asas penting kepada kajian yang lebih kompleks seperti eksperimental dan longitudinal dalam bidang pendidikan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Jadi kumpulan ni dia dah bentangkan tentang kajian korelasi atau kajian correlational. Kajian correlational ni kalau kita tengok apa yang telah dibentangkan tadi, selalunya dia nak tengok hubungan. So dia nak tengok hubungan ni macam yang rakan kita bentangkan tadilah, hubungan ni tak bermaksud A akan menyebabkan B, tapi dia hanya mengatakan bahawa terdapatnya perkaitan lah antara kedua-dua ini. Yang mana kita tak boleh katalah kalau kita kata menggunakan teknologi, penggunaan teknologi terdapat hubungan dengan pencapaian pelajar. Tapi kita tak boleh kata penggunaan teknologi itu dia akan menyebabkan pencapaian pelajar akan meningkat. Kita tak boleh kata macam tu, okey? Dia cuma kata ada hubungan sahaja. Jadi kalau nak tahu dengan lebih detail dari segi kita panggil impact dia ataupun dia punya what do you call that, macam seberapa banyakkah
kesan daripada A boleh menyebabkan B itu, kita tak boleh guna setakat hubungan saja. Kita kena pergi kepada regresi atau analisis kesan lah. Okay. So kalau guna korelasi ini, basically kita tidak melihat kepada kita panggil causal study lah. Okay. Jadi untuk hubungan ini, untuk analisis korelasi ini, basically kalau kita sebut boleh sebutkan sebagai kajian fundamental lah, kajian fundamental, yang mana kita selalunya akan kenal pasti dahululah apa pembuli ubah berdasarkan kajian-kajian lepas, berdasarkan teori-teori, berdasarkan model-model, dan kita akan reconfirm balik melalui kita punya kajian. So basically dia bukan you nak mengenal pasti what do you call that, macam pembuli ubah baru ke tidak. Selalunya you dah tahu dah, memang dalam kajian lepas, memang dalam teori, memang dalam model menunjukkan adanya hubungan. Cuma mungkin kita nak tengok adakah wujud hubungan tersebut dalam konteks kajian kita di dalam populasi kita. Itu yang kita buatlah dalam kajian correlational ini. Jadi di sini macam yang rakan kita tulislah, dia melihat kepada arah, maksudnya arah dia di sini adalah terdapat hubungan yang positif, terdapat hubungan yang negatif, kekuatan sama ada lemah, sederhana ataupun kuat, dan juga signifikan ataupun tidak. Sebab kadang-kadang kita nampak dia punya hubungan dia sederhana tapi tak signifikan. Maksudnya tidaklah hubungannya tidaklah somehow memberi what do you call that, kesan yang besar and so on lah. Alright, untuk correlational ini selalunya kita akan gunakan random sampling lah. Random sampling tu bukan maksudnya random sampling saja, maksudnya you boleh guna stratified random sampling, you boleh guna cluster random sampling, semua yang jenis random sampling lah. Seperti yang kita dah belajar sebelum ni, random sampling kita ada banyak, probability sampling kita ada banyak jenis kan. Okay, selalunya kita akan gunakan itu sebab kita nak generalize the finding lah. Maksudnya kita nak generalize the findings to the whole population. Untuk correlational research design ini selalunya kita akan gunakan survey. Okay, survey instrumen dia. Instrumen dia adalah survey lah. Okay, yang mana you all perlu bangunkan instrumen tersebut berdasarkan teori-teori atau model yang lepas lah, ataupun kajian-kajian lepas. Jadi di sini apa lagi, untuk correlational research design ini selalunya digunakan oleh pelajar-pelajar PhD. Pelajar-pelajar PhD memang selalu dia akan buat correlational research design inilah, yang mana dia akan lihat hubungan, ada hubungan pula bukan sekadar hubungan dari segi pembuli ubah bersandar dan tidak bersandar sahaja, tetapi boleh juga terjadinya atau wujud hubungan kalau kita tengok dari segi pembuli ubah yang kita belajar sebelum ini, jenis-jenis pembuli ubah kita boleh tengok dari segi pembuli ubah moderator, pembuli ubah mediator, maksudnya hubungan sebagai mediator, hubungan sebagai moderator. Jadi itu pun boleh dilihat jugalah di dalam kajian correlational ini. Okay. Jadi saya buka kepada ada soalan ke berkaitan dengan kajian reka bentuk kajian correlational ni? Ada soalan daripada rakan-rakan lain? Mungkin ada yang kurang faham, kurang jelas? Ada apa-apa? Okay. So untuk kajian correlational ini, kena faham untuk kajian correlational ini di dalam conceptual framework, kita kena tunjukkan arah manakah hubungan yang kita nak kaji. Itu saya punya just nak peringatan lah in case kalau ada yang berminat untuk nak buat kajian correlational dalam you punya kertas projek and so on lah. Maksudnya dalam conceptual framework, kita kena nyatakan di manakah arah hubungan. Maksudnya setiap arrow di dalam conceptual framework itu yang you buat nanti bermaksud wujudnya hubungan di antara pembuli ubah yang you buatkan arrow tadi tu. Okay, so kena somehow tunjukkan di situ. Kalau katakan you ada 5 hipotesis atau 5 hubungan yang you nak kaji dalam kajian you, maksudnya di sini ada 5 arrow atau 5 anak panah di dalam conceptual framework anda lah. Okay, sebab di dalam kita panggil kajian correlational ini, arrow itu menggambarkan hubungan-hubungannya lah.
dan juga mesti bila you ada 5 arrow maksudnya you kena ada 5 hipotesis lah untuk hubungan. Untuk hubungan kalau you nak buat regression pula nanti dan mungkin akan ada pertambahan hipotesis lah. Tetapi untuk hubungan perlu ada 5, kalau kata 5 arrow, 5 lah hubungannya. Okay. Jadi itu adalah correlational research design. Ada lagi soalan sebelum kita move to kita punya tajuk yang terakhir? Ada ya? Okay, so kita pergi kepada pembentangan yang terakhir. Kumpulan yang last sekali, dah ready? Okay. Nampak ke? Ya, nampak. Sorry ya, saya tengok sini sebab saya punya skrin besar sikit kat sini. Okay, boleh teruskan pembentangan? Okey, boleh nampak slide Boleh. Okey, selamat pagi dan salam sejahtera kepada Dr. Malisa dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini kami akan membentangkan tugasan yang bertajuk Reka Bentuk Kajian Tinjauan. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli iaitu Nur Warsila, Shasha Amira, saya sendiri Irene Ling dan Amira Sofiana. Seterusnya. Okey, sebelum memulakan pembentangan, saya akan menerangkan secara ringkas kandungan yang akan dibincangkan. Antara perkara yang akan dibentangkan adalah pengenalan, maklumat, ciri-ciri asas reka bentuk kajian tinjauan, jenis-jenis reka bentuk kajian tinjauan, analisis data, kelebihan dan kelemahan kajian tinjauan, instrumen kajian, kesahan, kebolehcayaan, kajian rintis, populasi dan persempelan serta menentukan saiz sampel. Okey, slide ini adalah berkaitan dengan pengenalan kajian tinjauan. Kajian tinjauan merupakan salah satu reka bentuk penyelidikan kuantitatif yang sering digunakan dalam bidang pendidikan dan sains sosial. Menurut Creswell 2018, kajian tinjauan ialah satu prosedur penyelidikan yang digunakan untuk mengumpul data daripada sampel atau populasi bagi menerangkan sikap, pendapat, tingkah laku serta ciri-ciri sesuatu kumpulan. Kajian ini berbentuk bukan eksperimen kerana penyelidik tidak memanipulasi pemboleh ubah yang dikaji. Sebaliknya, data diperoleh secara langsung daripada responden melalui soal selidik, temu bual atau instrumen tinjauan yang lain. Selain itu, reka bentuk ini sering digunakan kerana membolehkan pengumpulan data daripada ramai responden dalam tempoh yang singkat. Dapatan yang diperoleh juga boleh digunakan untuk membuat generalisasi terhadap populasi yang dikaji. Terdapat 3 jenis maklumat dalam kajian tinjauan iaitu deskriptif, penjelasan dan penerokaan. Kita tengok maklumat pertama dulu iaitu deskriptif. Maklumat ini bertujuan untuk mengumpul maklumat mengenai pemboleh ubah yang dikaji dan menggambarkan keadaan sebenar sesuatu populasi. Melalui kajian deskriptif, penyelidik dapat mengetahui ciri-ciri pendapat, persepsi dan tingkah laku responden yang terlibat. Selain itu, kajian tinjauan juga mempunyai maklumat penjelasan atau explanatory. Maklumat ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara pemboleh ubah yang dikaji. Melalui kajian ini, penyelidik dapat mengenal pasti faktor yang mempengaruhi sesuatu fenomena serta membuat perbandingan berdasarkan data yang diperoleh. Seterusnya ialah maklumat penerokaan atau exploratory. Maklumat ini bertujuan untuk mengenal pasti masalah atau isu yang masih kurang dikaji dan memerlukan penyelidikan yang lebih mendalam. Kajian penerokaan membantu penyelidik memperoleh pemahaman awal sebelum menjalankan kajian lanjutan. Seterusnya. Terdapat beberapa ciri asas dalam
reka bentuk kajian tinjauan. Ciri pertama ialah persempelan daripada populasi. Kajian tinjauan memerlukan sampel yang mencukupi dan mewakili populasi yang dikaji. Oleh itu, teknik persempelan yang sesuai perlu digunakan bagi memastikan dalam kajian yang lebih dipercayai. Ciri kedua adalah pengumpulan data melalui soal selidik. Data biasanya dikumpulkan melalui soal selidik atau temu bual berstruktur yang mudah difahami oleh responden. Kaedah ini membolehkan data diperoleh daripada bilangan responden yang ramai dalam masa yang singkat. Seterusnya, ciri ketiga adalah pembentukan instrumen untuk pengumpulan data. Instrumen seperti soal selidik perlu dibangunkan secara sistematik dan mempunyai tahap kesahan serta kepercayaan yang tinggi bagi memastikan data yang diperoleh adalah tepat dan konsisten. Ciri keempat, iaitu ciri yang terakhir, ialah perolehan kadar responden yang tinggi. Kadar respon yang tinggi dapat meningkatkan ketepatan dapatan kajian dan membolehkan dapatan tersebut digeneralisasikan kepada populasi yang lebih luas. Oleh itu, penyelidik biasanya menggunakan pelbagai strategi untuk meningkatkan kadar responden. Saya serahkan kepada rakan seterusnya. Terima kasih Irene. Boleh dengar suara saya? Boleh. Baiklah, selamat pagi semua. Jadi hari ini saya akan teruskan pembentangan tentang reka bentuk kajian tinjauan. Jadi kajian tinjauan ni secara asasnya terbahagi kepada dua reka bentuk utama, iaitu kajian longitudinal di mana kita mengkaji subjek mengikut peredaran masa, dan yang kedua adalah kajian realitas di mana kita melihat subjek pada satu titik masa sahaja. Di bawah longitudinal terdapat 3 pecahan iaitu kajian trend, cohort dan panel. Jadi mari kita lihat satu persatu. Next slide. Baiklah, yang pertama adalah kajian longitudinal. Mengikut Ruspini dan Taylor, pada 2000, penyelidikan longitudinal ni mempunyai skop tarifan secara ciri-ciri seperti yang berikut. Iaitu yang pertama, data dikumpul lebih daripada sekali. Maksudnya sekurang-kurangnya pada 2 tempoh masa yang berbeza lah. Jadi yang kedua, subjek yang kita kaji mestilah sama atau sepadan dari semasa ke semasa. Dan yang ketiga, analisisnya berfokus kepada membandingkan perubahan data melintasi masa tersebut. Next slide. Seterusnya, ini adalah ilustrasi kajian longitudinal. Slide ini menunjukkan contoh visual kajian longitudinal selama 4 tahun. Ini adalah contohlah. Jadi pada tahun 2007 hingga 2010, kita menggunakan kumpulan sampel yang sama secara berterusan untuk menguji kestabilan pemboleh ubah. Kelebihannya, data yang diperoleh sangat mendalam dan berkualiti. Tapi terdapat juga cabaran iaitu kajian ini kurang popular bagi pelajar pasca siswazah kerana ia memerlukan komitmen masa yang sangat panjang sebelum analisis penuh dapat dibuat. Seterusnya. Seterusnya kita beralih kepada pecahan longitudinal yang pertama iaitu kajian trend. Kajian ini digunakan untuk melihat perubahan dalam sesuatu populasi umum mengikut jangka masa tertentu. Jadi pengkaji akan menganalisis dan membandingkan sampel berbeza untuk menentukan sama ada wujud corak perubahan atau kestabilan dalam kepercayaan, aktiviti atau demografi populasi tersebut. Next slide. Yang ini adalah rajah contoh kajian trend. Untuk lebih mudah faham, kita boleh lihat rajah ni. Contohnya kita ingin kaji sikap belajar-belajar tahun 6 dari tahun 2016 hingga 2018. Jadi di sini populasi sasaran kekal sama iaitu pelajar tahun 6, tapi sampel pelajar adalah berbeza pada setiap tahun. Kumpulan A ni adalah pelajar tahun 6 2016, kumpulan B adalah pelajar tahun 6 pada 2017 dan kumpulan C adalah pada 2018 lah pelajar tahun 6. Jadi melalui kaedah ni kita boleh nampak trend peningkatan sikap belajar walaupun individunya berbeza. Seterusnya.
Okay, seterusnya adalah kajian kedua. Di bawah kajian longitudinal ni adalah kajian kohort. Okay, so bezanya dengan trend, kajian kohort ni dia tidak melihat populasi umum tetapi fokus kepada subpopulasi spesifik iaitu kohort lah yang mempunyai ciri yang sama sejak dari awal. Jadi kita mengkaji kumpulan ini melintasi jangka masa tertentu untuk melihat perkembangan atau kesan persekitaran terhadap mereka. Seterusnya, okay, ini adalah contoh kajian kohort. Okey, kita pilih kumpulan berumur 30 hingga 35 tahun yang sihat tetapi mempunyai gaya hidup yang berbeza lah. Satu kumpulan adalah perokok dan satu kumpulan lagi bukan perokok. Jadi kita pantau kedua-dua kumpulan ni selama 20 tahun ini dalam contoh lah ya. So akhir sekali kita bandingkan kadar sakit jantung antara kedua-dua kumpulan ni untuk melihat perkaitan kesan perokok tersebut. Seterusnya. Okey, pecahan ketiga ialah kajian panel. Jadi ini adalah kaedah paling ketat lah dalam kajian longitudinal ni. Kita memantau kumpulan individu yang sama secara mutlak sepanjang kajian. Dia tidak seperti kohort atau trend. Kita mengekalkan senarai responden yang serupa untuk ditemukan semula dalam fasa seterusnya bagi mengesan punca sebenar perubahan tindakan atau sikap mereka secara mikro. Maksudnya memang sampel yang samalah. Okay. Seterusnya adalah okey, yang ini adalah Rajah ni menjelaskan kajian panel dengan lebih jelas lah. So orang yang sama kita temu bual pada tahun 1, kita akan cari semula mereka pada tahun 3, pada tahun 5 sehinggalah ke tahun N lah yang ditetapkan. Jadi sampelnya adalah statik, bermaksud tak diganti kan. Dan ini membolehkan kita mendapat pengukuran yang lebih dinamik untuk mengetahui punca sebenar. Sebab apa seseorang itu berubah sikap, gaya hidup atau keputusan kerjaya mereka mengikutlah apa yang kita nak kaji. Seterusnya. Baiklah, ini adalah matriks perbandingan kajian panel, kajian kohort dan kajian trend. Okey, panel ni, kajian panel responden adalah orang yang sama secara mutlak. Fokusnya untuk mengesan sebab-sebab akibat perubahan mikro. Bagi kajian kohort pula, responden adalah orang berbeza tetapi berkongsi ciri yang sepadan. Contohnya generasi, umur yang sama dan fokus untuk melihat kesan sejarah atau usia lah. Jadi untuk kajian trend, responden adalah orang berbeza dalam populasi umum. Fokus kajian ni untuk melihat arah aliran sosial jangka panjang iaitu makro. Seterusnya. Okey, yang tadi tu kajian pertama adalah kajian longitudinal dan sekarang kita masuk ke kajian yang kedua dalam kajian tinjauan adalah kajian rentas. Kalau dalam selalu disebut juga sebagai cross sectional lah. Jadi sekarang berbeza dengan longitudinal, kajian rentas ni hanya memantau satu titik masa tunggal sahaja. Jadi data dikumpulkan sekali saja secara serentak merangkumi pelbagai kumpulan yang berbeza. Jadi kaedah ini mempunyai efisiensi tinggi kerana dia sangat menjimatkan masa dan juga menjimatkan kos. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah contoh kajian rentas oleh Muhammad Zubir dan rakan-rakannya pada 2020 mengenai tahap kepuasan perkhidmatan TVET mengikut bangsa di Universiti Awam. Jadi pengkaji menggunakan borang soal selidik untuk mengumpul data sekali sahaja daripada 448 pelajar tahun akhir daripada pelbagai bangsa secara serentak. Jadi hasil utamanya pelajar India didapati paling berpuas hati manakala pelajar Cina menunjukkan tahap kepuasan yang paling rendah. Jadi ini dia menggunakan kaedah kajian rentas lah. Seterusnya. Bagaimanakah kita menganalisis data tinjauan? Jadi ia bergantung kepada jenis data kita. Okay, untuk unsur deskriptif, data nominal kita gunakan peratusan, frekuensi atau ujian chi-square untuk melihat kaitan kategori. Dan untuk unsur inference iaitu data selang atau nisbah, kita gunakan statistik parametrik seperti ujian T, ANOVA untuk membandingkan kumpulan dan membuat generalisasi kepada populasi yang kita kaji lah. Okay, seterusnya. Okay, kita pergi kepada kelebihan kaedah tinjauan. Okay, kenapa kaedah tinjauan ni bagus? Jadi yang pertama, ia mempunyai liputan yang luas tanpa batasan geografi, terutamanya tinjauan digital lah, serta kadar respons yang tinggi. Yang kedua, dari segi kecakapan kos, ia sangat efektif jika dibuat secara bersemuka. Kita dapat mendorong interaksi aktif dan penemu bual boleh menilai keadaan fizikal
serta kesungguhan responden secara langsung dalam menjawab soalan. Seterusnya, namun kita juga kena sedar akan kelemahan kaedah tinjauan ni, iaitu penyelidik tidak boleh memanipulasi pemboleh ubah bebas. Ada juga risiko responden tidak jujur atau soalan yang digunakan bias. Jadi yang kedua, terdapat faktor penemu bual di mana penampilan atau keletihan penemu bual boleh mempengaruhi atau membiaskan jawapan responden. Sesetengah kaedah tradisional macam tinjauan melalui telefon semakin suka mendapat akses maklum balas lah. Secara kesimpulannya, pemilihan reka bentuk tinjauan ni sama ada longitudinal atau rentas, dia bergantung sepenuhnya kepada objektif kajian, kekangan masa dan jenis data yang ingin kita perolehi. Okey, saya serahkan kepada rakan kami yang seterusnya untuk meneruskan. Hello, dengar tak suara saya? Dengar. Alright, saya akan sambung mengenai instrumen kajian. Langkah-langkah kritikal dalam menyediakan instrumen kajian yang berkualiti bermula daripada pemilihan jenis soalan hinggalah kepada proses memastikan instrumen tersebut mempunyai tahap kesahan dan kepercayaan yang tinggi. Okey, daripada peringkat awal pengumpulan data adalah menentukan jenis instrumen yang paling sesuai untuk objektif kita sangat crucial. So secara umumnya terdapat dua pendekatan utama, iaitu pertama kita akan tengok kepada secara terbuka di mana kita akan memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan ataupun menghuraikan idea, pengalaman dan also pendapatan mereka secara lebih mendalam. Dan contoh soalan terbuka, kita akan memudahkan soalan dengan ayat seperti apakah, bagaimanakah ataupun pada pandangan anda. Okey, seterusnya. Dan instrumen kajian yang kedua adalah secara tutup, di mana ia merupakan kaedah tinjauan yang memerlukan responden memilih jawapan daripada pilihan yang telah kita tetapkan. Dan kaedah ini sebenarnya lebih efektif untuk kajian kuantitatif berskala besar kerana datanya jauh lebih mudah untuk dianalisis. Dan di bawah terdapat format soalan dan maklumat demografi bagi instrumen tertutup, di mana kita boleh menggunakan beberapa format khusus seperti pertama, Dick Thomas, iaitu soalan yang hanya ada dua pilihan jawapan yang bertentangan. Contohnya seperti ya ataupun tidak, betul ataupun tidak betul, setuju ataupun tidak setuju. Alright, dan kemudian kita akan tengok kepada skala Likert yang digunakan untuk mengukur tahap persetujuan atau sikap responden terhadap sesuatu perkara. Usually dan kebiasaannya skala Likert ni kita akan guna contoh strongly agree, sangat bersetuju, natural yang ada 5 skala. Dan kemudian kita akan tengok kepada susunan mengikut keutamaan iaitu rank order, di mana ia merupakan responden menyusun pilihan berdasarkan kepentingan peribadi mereka. Dan selain itu, setiap instrumen juga wajib mempunyai bahagian maklumat demografi iaitu untuk mengklasifikasikan sampel kita seperti nama mereka, lokasi sekolah ataupun tingkatan ataupun latar belakang mereka. Kemudian slide seterusnya. Okey, seterusnya setelah instrumen dibina, kita perlu memastikan kesahannya. So, kesahan ni adalah satu kayu pengukur yang menentukan sama ada penyelidikan kita benar-benar mengukur apa yang sepatutnya diukur, dan tanpa kesahan, hasil kajian kita mungkin tidak boleh dipercayai ataupun kurang dianggap benar. Okey, mengapa kesahan itu penting? Apakah 4 tongkakan utama menilai instrumen pengukur kajian ialah pertama kita ada kesahan muka, kesahan kandungan, kesahan konstruk dan keempat kesahan hubungan kriteria di mana kita ada kriteria semasa dan kriteria ramalan. Okey, kita akan tengok pertama iaitu
kriteria muka iaitu penilaian asas untuk melihat sama ada instrumen kelihatan mengukur apa yang sepatutnya diukur pada pandangan pertama. Ia biasanya melibatkan maklum balas daripada kumpulan yang kita target ataupun yang kita sasar tanpa analisis statistik yang sangat rumit. Okay. Kemudian kita akan tengok kepada kesahan kandungan. Seterusnya. Okay, kesan kandungan di sini kita memastikan instrumen yang merangkumi keseluruhan domain ataupun topik kajian. Dan penilaian ini sebenarnya dia perlu dilakukan oleh panel yang pakar dan menggunakan statistik seperti nisbah kesahan kandungan ataupun CVR. Dan kemudian kita akan tengok kepada kesahan konstruk. Dan ini merupakan tahap untuk kita menilai sejauh mana instrumen yang kita gunakan tu dia selari dengan asas teori abstrak. Contohnya, untuk mengukur konsep seperti motivasi ataupun kegelisahan, ia memerlukan analisis yang very statistik yang lebih mendalam seperti analisis faktor. Okey, kemudian kita akan pergi kepada kesahan hubungan kriteria. Okay, so untuk kesahan kriteria kita terbagi kepada dua, iaitu kriteria semasa which is concurrent, di mana kita membandingkan instrumen baru dengan instrumen standard ataupun gold standard yang sedia ada, pernah ada ataupun tempoh pada tempoh yang sama. Kemudian kita akan pergi kepada kriteria ramalan ataupun predictive. Seterusnya. Okay, kriteria ramalan ni ialah di mana kita melihat kemampuan instrumen tersebut untuk meramalkan prestasi masa hadapan in future. Contohnya, usually kita di sekolah kita akan menggunakan keputusan peperiksaan percubaan untuk meramal grade SPM sebenar. Okay, jadinya kita akan pergi kepada keboleh kepercayaan. Okay, selain kesahan, kemudian seterusnya. Okay, so selain kesahan, instrumen juga mestilah mempunyai keboleh kepercayaan, iaitu dia fokus kepada konsistensi pengukuran. Untuk mencapai tahap keboleh kepercayaan ini, kita perlu melakukan kajian rintis. Dan apa itu kajian rintis? Ia adalah proses yang membolehkan kita menyimak kejelasan item, mendapat maklum balas tentang format jawapan serta mengenal pasti dan menyingkirkan item yang tidak berkaitan langsung. Dan seterusnya kita akan pergi kepada elemen pengalaman responden dan juga keboleh ulangan. Kita juga perlu mengambil kira pengalaman responden di mana instrumen yang baik haruslah mengambil masa yang sangat munasabah untuk dijawab serta mempunyai daya tarikan fizikal dan visual yang baik. So konsistensi ini sebenarnya adalah keputusan dari masa ke semasa atau keboleh ulangan adalah petanda sebenarnya instrumen kita ni benar-benar bagus. Jadinya gabungan reka bentuk instrumen yang sangat tepat dan proses validasi yang sangat teliti adalah kunci kepada yang very intuitive. Dan saya akan sambungkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Baiklah, seterusnya kita bergerak kepada bab populasi dan juga persempelan. Populasi merupakan kumpulan orang, perkara atau benda yang dikaji. Jadi jika bilangan populasi tidak besar, kurang daripada 100, maka diambil semua populasi tersebut. Populasi hendaklah relevan dengan kajian. Maksudnya tujuan populasi yang kita pilih itu mestilah sesuai dengan tujuan kajian kita. Okey, seterusnya sampel adalah sebahagian daripada populasi dan mestilah bersifat representatif. Okey, seterusnya untuk persempelan. Persempelan merupakan satu proses memilih individu bagi sesuatu kajian dalam cara yang tertentu supaya mereka mewakili populasi tersebut. Jadi sampel mestilah terdiri daripada populasi yang dipilih. Jadi ini adalah teknik persempelan yang digunakan. Ini adalah antara teknik persempelan yang digunakan dalam kajian tinjauan. Untuk persempelan keberangkalian,
terdapatnya sampel rawat mudah, sampel sistematik dan juga sampel kluster. Dan bagi kajian yang menggunakan persempelan bukan keberangkalian, saya sediakan untuk sampel kemudahan dan juga sampel bertujuan. Okey, kita tengok yang pertama iaitu sampel rawat mudah. Okey, melalui persempelan ini, setiap ahli populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Jadi, pekaji boleh membuat satu senarai kerangka populasi yang lengkap serta menyenaraikan satu senarai sampel yang dipilih secara rawak. Jadi kita lihat contoh kajian kepimpinan sekolah dan pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan guru di Dungun Terengganu. Pengkaji menggunakan persempelan rawat mudah kerana pengkaji memerlukan jumlah sampel yang agak besar. Jadi memandangkan terdapat adanya 44 buah sekolah kebangsaan di Dungun, maka pengkaji penyelidik telah memilih secara rawat mudah kepada guru-guru di sekolah di Dungun untuk dipilih sebagai sampel. Okey, jadi sampel yang dipilih adalah seramai 306 orang guru daripada 1494 ahli populasi. Okey, untuk seperti yang diperkatakan sebelum ini, sampel yang dipilih itu mestilah boleh merujuk menggunakan jadual Krejci dan Morgan pada tahun 1970. Okey, seterusnya untuk kajian tinjauan yang menggunakan persempelan sistematik. Okey, melalui persempelan ini subjek untuk unit ke N akan dipilih bermula daripada N subjek pertama. Jadi pengkaji boleh boleh menetapkan menggunakan gadaan tetap. Contohnya kalau N4 dipilih menggunakan sifik 4 iaitu 4, 8, 12, 6, 20 dan seterusnya. Jadi yang bilangan 4, bilangan 8, bilangan 12 itu disenaraikan sebagai subjek. Okey, contoh kita tengok berdasarkan kajian pantun Melayu sebagai cerminan kebitaraan perenggu minda Melayu. Okey, pengkaji dia menggunakan persempelan sistematik terhadap bilangan populasi rangkap pantun yang terkandung di dalam buku pantun Kurik Kundi Merah Saga, kumpulan pantun desain Melayu. Jadi pengkaji memilih nombor rawak dengan gandaan 8. Contohnya pengkaji memilih rangkap pantun ke-8, rangkap pantun ke-16, 24 dan seterusnya dijadikan sebagai sampel. Jadi berdasarkan bilangan muka surat bilangan rangkap pantun itu tadi, pengkaji telah mengumpul sebanyak 100 sampel rangkap yang untuk dipilih dalam kajian ini. Okey, seterusnya untuk sampel kluster, melalui persempelan ini pengkaji mendapat sampel yang mewakili daripada populasi yang telah dibahagikan kepada kumpulan. Jadi sebab kluster ni kita nak lihat dipecahkan kepada kumpulan, tetapi tujuan kajiannya adalah sama. Alright, jadi pengkaji menggunakan pendekatan kajian rentas dan persempelan kluster untuk mengkaji populasi yang besar dan tersebar secara geografi sebagai langkah mengawal kos. Jadi berdasarkan kajian, contohnya hubungan antara efikasi kendiri dengan kualiti guru pendidikan Islam sekolah menengah kebangsaan Malaysia. Jadi pengkaji telah menggunakan teknik multi-stage cluster bagi menentukan sampel kajian. Jadi berdasarkan dalam kajian ini, seramai 544 orang guru pendidikan Islam dipilih menjadi sampel daripada jumlah populasi seramai 8,562 orang guru pendidikan Islam yang merangkumi guru-guru dari Sekolah Menengah Kebangsaan di negeri Kedah, Kelantan, Selangor dan Melaka. Seterusnya, untuk kajian tinjauan ini menggunakan sampel bertujuan. Okey, jadi melalui persempelan ini pengkaji telah menetapkan kriteria kepada sekumpulan sampel secara khusus dan spesifik bagi bertepatan dengan objektif kajian. Jadi kebiasaannya teknik persempelan ini digunakan dalam reka bentuk kajian kualitatif ataupun kajian tinjauan tapi dalam bentuk kualitatif kerana saiz populasinya terlalu kecil.
Jadi berdasarkan kajian tinjauan ini, sikap dan motivasi guru bahasa Melayu Sekolah Menengah Persendirian Cina dalam mengaplikasikan kecerdasan buatan untuk pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua, pengkaji telah menetapkan bahawa guru-guru bahasa Melayu yang mengajar di sebuah SMPC iaitu Sekolah Menengah Persendirian Cina yang terletak di Kuala Lumpur. Maksudnya sebelum pengkaji membuat kajian ini, menjalankan kajian ini, pengkaji tersendiri telah menetapkan sekolah SMPC yang terletak di Kuala Lumpur dan memilih guru bahasa Melayu, dan juga kriteria yang ketiga, dia memilih guru yang mengaplikasikan AI dalam kelas, dalam pembelajaran, dalam pengajaran. Okay, jadi oleh itu 5 daripada 21 orang guru bahasa Melayu yang mengajar di sekolah tersebut telah dipilih sebagai peserta kajian. Okay, seterusnya dalam kajian tinjauan juga kita menggunakan teknik persampelan kemudahan, iaitu melalui persampelan ini pengkaji telah memilih sampel berdasarkan ahli populasi yang sedia ada di lokasi tersebut. Jadi dalam sampel kemudahan ini peserta telah dipilih berdasarkan ketersediaan atau kedekatan mereka dengan penyelidik. Maksudnya peserta kajian yang dipilih itu berada dekat dengan penyelidik. Alright. Jadi contoh macam dalam kajian penerimaan minat dan amalan pelajar tingkatan 6 terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu secara dalam talian, pengkaji ini telah memilih pusat tingkatan 6 ini kerana kerana lokasi ini berdekat dengan pengkaji itu. Jadi pusat tingkatan 6 yang dipilih ialah terletak di daerah Subis, Sarawak. Jadi secara keseluruhannya populasi di pusat tingkatan 6 itu mempunyai 80 orang. Jadi pengkaji menggunakan persampelan kemudahan kerana kaedah ini dilihat mudah untuk mendapatkan sampel dan tidak ada unsur paksaan. Jadi selain itu, para pelajar yang datang dari pelbagai kawasan, luar bandar, pinggir bandar dan bandar berada di lokasi kajian itu. Jadi kita dalam kajian ini pengkaji nak lihat bagaimana penerimaan pengajaran pembelajaran bahasa Melayu dalam talian itu kepada peserta kajian ataupun kepada sampel, yang mana sampel itu datang dari pelbagai kawasan. Contohnya kita nak tengok macam mana kalau pelajar dari luar bandar macam mana penerimaan dia, kalau pelajar pinggir bandar macam mana penerimaan dia tentang belajar dalam talian, dan juga pelajar bandar macam mana dia punya penerimaan dia untuk belajar dalam talian. Jadi itu sahaja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Jadi kita dah tengok tentang kajian tinjauan kajian tinjauan ni selalu yang paling orang kerap guna lah, especially kalau you nak buat kajian dalam bentuk kuantitatif, dan juga kita boleh juga kajian tinjauan ni boleh buat dalam kualitatif juga, dia tak semestinya kuantitatif sahajalah. Okay, tetapi paling kerap digunakan adalah kuantitatif lah yang paling kerap digunakan, dan selalunya kajian tinjauan ini kita gunakan sampel yang sangat besar, yang mana kita nak generalizekan the data lah, especially kalau you buat kuantitatif. Okay, dan ramai yang selalu buat cross sectional, sebab cross sectional ni selalunya kita akan collect data pada satu titik masa sahaja kan. Jadi itu yang paling kerap digunakan lah, cross sectional dalam kajian tinjauan. Cuma dalam kajian tinjauan ni, especially bila kita buat questionnaire, ramai yang somehow, bukanlah nak kata ramai, tapi dia ada isu dari segi macam rakan kita kata tadilah, isu dari segi betul ke questionnaire itu dapat mengukur betul-betul apa yang kita nak jawab lah kan. Sebab kadang-kadang tu bila kita bagi questionnaire, ada responden yang tak berapa menjawab betul-betul, dia macam just jawab asal boleh kan. Jadi dia ada sedikit bias di situlah, okay, yang dapat somehow
bukanlah kita nak kata dapatan kita itu boleh bukanlah nak kata diragukan, tapi ada mungkin ada bias dalam dapatan kita. Okay, so jadi sebelum kita pergi seterusnya, ada apa-apa soalan daripada rakan-rakan yang lain berkaitan dengan kajian tinjauan? Okay, so mungkin saya tambah sikit je lagi dari segi analisis data untuk kajian tinjauan ini. Jadi untuk analisis data bagi kajian tinjauan ini, mungkin you all akan nampak yang analisis ni macam boleh digunakan untuk reka bentuk kajian lain juga, yang mana macam contoh correlational. Correlational kadang-kadang kalau you buat hubungan pun, you boleh je claim you buat kajian tinjauan dengan justifikasi yang boleh menyokong lah kenapa you pilih kajian tinjauan. Okay, sebab dia depending on the justification, you boleh claim lah you pakai apa-apa jenis research design lah, asalkan justifikasi itu adalah relevan lah. Jadi kalau analisis selalunya kita boleh guna macam descriptive analysis, macam you nak cari mean, frequency, ataupun you nak buat korelasi, atau you nak buat regresi, ataupun you nak buat ANOVA atau ujian T, ataupun mungkin you nak buat factorial analysis, nak gunakan SEM, PLSM ataupun SEM Amos. Jadi macam-macam analisis data boleh digunakan lah di dalam kajian tinjauan ini. Berbanding dengan yang korelasi tadi, kita lebih fokuskan kepada analisis korelasi lah. Analisis korelasi, manakala untuk eksperimental selalunya kita akan fokuskan, untuk kuantitatif kita akan fokuskan kepada analisis perbandingan lah. Macam contohnya ujian T, ANOVA and so on lah. Okay, so kalau tinjauan ni dia lebih meluas sikit. Dia punya analisis data yang kita boleh gunakan dalam kajian ini berbanding dengan eksperimental dan juga correlational tadi. Okay, alright, so kalau ada apa-apa soalan kelas saya tanya sebelum kita, rasanya kita dah pukul 10.53, kita boleh tamatkan kelas untuk pembentangan kali ni. Ada apa-apa soalan? Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa itu sahaja. Terima kasih atas pembentangan pada hari ini. Saya harap you all boleh share slide pembentangan untuk semua reka bentuk kajian yang telah dibentangkan pada hari ini dalam grup, supaya rakan-rakan pun bolehlah sama-sama menambah ilmu lah tentang reka bentuk kajian yang telah dibentangkan ini. Okay, so saya rasa itu sahaja daripada saya. InsyaAllah ini adalah kali terakhir kita jumpa buat masa ini. Mungkin semesta akan datang, mungkin kita akan jumpa lagi insyaAllah mungkin. Tapi saya rasa itu sahajalah daripada saya. Jangan lupa untuk hantar tugasan. Kita ada tugasan apa untuk kaedah penyelidikan ni? Kejap ya. Dah ada link tugasan untuk link penghantaran tugasan ke? Dah ada ke belum? Belum, Doktor. Belum Okey, nanti saya akan buat saya akan buat link tu dalam UKM Folio. Nanti you all boleh hantar dalam UKM Folio lah. Sebab kalau ikutkan di sini, untuk tugasan kita ada tugasan pembentangan which is kita dah selesai, dan kita ada tugasan yang cadangan penyelidikan kan. So harap you all dah buat lah cadangan penyelidikan dan juga mengsintesis kajian-kajian lepas. Okay, so nanti saya akan saya akan buka link dalam UKM Folio untuk you all submit. Saya bagi you all submit sehingga mungkin minggu depan. Saya takut you all cepat sangat tak minggu depan? Cepat sangat macam mana? Cepat sangat Doktor. Cepat sangat Okay, so saya bagi masa sikit lebih lagi lah, mungkin sehingga 30 hari bulan. Boleh? Saya bagi lagi 2 minggu. Boleh Boleh Doktor.
Okay, so 2 minggu lagi lah. Maksudnya 30 hari bulan adalah tarikh akhir untuk penghantaran tugasan lah. Okay, jadi saya rasa kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Good luck untuk pembentangan dengan Dr. Atikah pada minggu hadapan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi kalau you all masuk ke kelas saya lagi nantilah. Especially kalau yang masuk ke kelas kuanti dan kuali yang saya mengajar, insyaAllah. Okay, so itu sahaja setakat ini. Selamat maju jaya. Semoga semua berjaya untuk menghantar tugasan pada masa yang ditetapkan, insyaAllah. Okay, so itu sahaja. Assalamualaikum semua. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih.